Saya dulu jenis perut suka berangin. Jadi dah kat rumah ni, kat sekolah pun dah biasa buang angin. Jadi kadang-kadang dah biasa. Dah biasa dia tegal dengan biasa kan. Alah bisa tegal biasa. Jadi kentut depan orang ni biasa. Mujuk kentut pun tak busuk. Mujuk tu. Kalau busuk tu kita lari awal segan kan lah. Pok depan orang tu. Pok. Parak ni dia tengok tak senang tengok kita kentut. Dia panggil kata Ismail dia kata aku lah syai ni laik. Mana ada ini asma' minka durat kasira. Kita faham Arab dia cakap tu. Durat tu memang kita belajar dalam hadis sebut. Durat ni kentut kuat. Tapi kita taklah punya pun itu kan. Ada indana hadza min su'il adab. Kata di sisi kami kalau kami lah masyarakat kami kentut depan orang ni kata su'ul adab. Itu hazalah budamik. Ada janib anna. Jauhkan diri pada kami. Bila nak kentut ada lain dia kentut janib anna. Ada habis suhai habis sul adab. No Ismail. Terima kasih. Dia mulut dia siap biasa. Tapi tak tegak depan orang, tegak sebelah sembah. Memang panggil dia orang gitu. Ada masalah cakap. Oh, kita tak ada budaya tu. Tak. Dia orang ramai sungguh yang tengok benda tak elok depan tegak tu. Pasal dia pun nak bagi jadi baik, jadi dia tak tangguh masuk ke depan belonggok orang cakap. Tengok tak betul cakap. Tengok tak betul cakap. Oh. Kita kena perangai itu tak ada. Kita nak tunggu tahun depan nanti dia marah pula, Tak tegak hamba sudah. Ni kita kurang sikit nasihat tu. Jadi itulah sikit kalau boleh ubah tu cantik . Saya dah lama nak cuba ubah perangai tu kerana dia tak boleh tak. Ni dah jadi macam mana? Dah jadi kod budaya Melayu, otak Melayu ni dia. Cuma ada otak Melayu campur Cina semak Cina kan. Ada lain sikit lah kot kan. Cina kerana tegak. Kod ada macam tu Cina dia tegak kot. Melayu payah. Melayu duk kerah. Nama apa? Melayu. Tak faham sudah. Siapa tak mahu mengaku Melayu bagus. Usah Melayu. Bos segar. Saya tak dah layu ni Melayu. Faham? Faham. Bagus. Bos segar tu. Kita tukar Dewan Bahasa Pustaka. Bahasa segar. Ya. Yang tadi yang kata Imam Batal. Apa tu perlukah bila ada imam ganti lain? Perlukah kita niat ikut imam lain? Sebab apa tadi imam ya. dah ni dah kita sekolah tak ada imam. Masuk atas kita sebut ulama istilah dia ganti, tak payah niat ikut imam lain. Pasal kita dah memang ikut imam. Istilah dia itu ganti imam. Dan nak ganti imam kena niat lah. Aku niat imam lain, tak payah. Pasal kita niat pun macam mana? Ikut imam. Imam siapa? Sebut lah. Imam Ustaz Mat, boh pergi pasal. Ustaz Rozaini, mana ada ikut imam lah. Tak ye pun siapa ada imam, nama pun tak boh. Umum imam lah, maksudnya kita ikut seseorang. Jadi kalau kata batal, dia tak ganti orang lain. Tak payah ganduh niat ganti orang apa lah. Nak tukar baru ke apa, tak payah. Pasal memang tak disuruh kita menentu dengan spesifiknya siapa dia imam. Tiang bila ganti, terus sajalah pergantian itu. Jadi tak ada apa-apa niat yang perlu ditambah ataupun ditukar oleh makmum. Jadi maksudnya just be continued. Tambung je apa yang ada. Nama pun kalau istilah fiqh dia panggil istikhlaf. Istikhlaf ni ganti imam. Jadi siapa ganti? Orang yang ganti tu yang kena niat imam. Tu pun ganti niat imam untuk dapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat imam sekalipun, tak ada masalah. Sah orang ikut. Pasal orang ikut yang kena niat ikut imam. Imam tak syarat niat jadi imam untuk sah jadi imam. Tapi bila dia tak ada imam, dia tak dapat pahala jadi imam. Itu saja. Melainkan sembahyang Jumaat, itu saja yang wajib dia niat jadi imam. Pasal sembahyang Jumaat tak boleh sembahyang seorang. Dia mesti berjemaah. Dia ada macam itulah hukum isi masalah niat tu. Jadi kalau ikut makmum tak ada ubah niat apa-apa. Biar itu ya. Jadi berganti kalau follow ya. Ikut je hak ganti itu. Melainkan kalau niat mufarakah, tu kena mufarakah. Tengok yang ganti ni, alamak, ni lain sikit lah aku mufarakah. Cuma mufarakah tanpa sebab yang disuruh syarak, dia akan menyebabkan hilang fadilat. Sebaiknya tu sama mufarakah kalau tak ada apa-apa masalah. Ada lagi sekitar tu. Bacaan macam mana? Oh, bagus soalan tu. Kedah imam yang kena ganti ni, dia diikut siapa yang mengganti tu. Dia punya hukum macam mana? Dia tu macam mana?
Kalau katalah imam yang duk baca tu, katalah dalam keadaan berdiri ni, imam ni baca Fatihah, makmum tak baca lagi. Bila habis-habis Fatihah, waladdallin apron keluar. Dia ganti. Makmum baca lagi Fatihah. Tak baca lagi. Jadi buat macam mana? Dia kena baca. Baca. Jadi dia taklah istilahnya sambung hak imam. Dia sambung apa? Dia sambung dia. Dia tak baca Fatihah lagi, dia naik lagi. Dia baca Fatihah, pasal memang dia kena baca Fatihah. Tadi Fatihah orang lain. Ni Fatihah dia. Memang dia kena baca Fatihah orang usah sembahyang dia. Kalau dia masbuk lain, ni bukan masbuk. Jadi nak sebut masalah bacaan, dia taklah siapa yang mengganti menyambung bacaan imam. Tapi siapa yang mengganti, dia kena tengok apa status bacaan dia. Kalau dia tak baca Fatihah, dia kena baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah, imam batal, dia ganti. Maksudnya, kalau sembahyang tu sembahyang jahar, disuruh baca surah. Jadi bacaan bukan mengikut bacaan imam, tapi bacaan adalah mengikut makmum punya status. Apa yang sepatutnya dia kena baca, itu adalah bacaan yang dia kena baca waktu dia ganti imam. Jadi kalau masalah sujud rukuk atau lah, ni masalah berdiri tu, contoh tu selalu bab Fatihah dan surah. Okey, saya jawab soalan. Baik soalan tu. Ada lain? Soh sengit ni macam mana Ustaz? Sengit macam mana tu? Berat sebelah. Sebelah. Sengit belah kanan, yang belah kiri tak ada orang. Dia soft sengit ni hilang fadilat siapa yang tak seimbang. Pasal kaedah berjemaah, dia suruh, kalau lafaz yang kita selalu sebut kan apa? Sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamati solat. Apa maksudnya? Sawu sufufakum. Terjemah mudah dia, samakan saf. Sama tu maksud dia macam mana? Sama ni kalau bahasa Inggeris disebut dengan balance. Balance tahu balance? Apa maksud? Timbang. Balance yang soft. Jadi jangan pergi belah kanan penuh tak? Dia fadilat belah kanan tu kalau dah sama. Imam tengah. Kanan. Kiri. Sama tu baru kanan. Lepas tu kanan ke? Tak, kiri. Kanan kiri. Tu istilah balance yang soft. Itu sawu sufufakum. Itu sawu tu maksudnya sama tu maksudnya. Tu bahasa orang putih tu senang faham. Kalau Melayu sama kan soft, faham tak sama? Kalau tak biasa dengar apa saya sebut ni, daripada dulu sampai malam ni lah baru faham sama tu balance. Sebelum ni duk faham sama apa? Sama lurus Betul tak cakap? Dengar malam-malam jangan mengaji bodoh. Bodoh lagi. Mengaji dengar lama lah, tapi tak faham. Jadi balance apa? Balance tu maksudnya apa? Sama tu balance, seimbang. Seimbang tu kiri kanan. Jadi kalau katalah ni satu, ni dua. Tengok orang ni main 3 selesai. Patutnya main balance ni. Ada yang sambung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana yang istilah tak bagi balance tu, makruh belakang. Makruh. Orang tu tak dapat fadilat. Orang tu tak dapat. Yang mana hak balance betul dapat. Jadi siapa yang cuai dia luput pahala jemaah. Tu. Tiang kalau tadi soft pertama tak benar, buat soft kedua. Siapa tak dapat? Mana? Hak soft kedua, hak buat soft kedua sebelum soft pertama. Tu tak dapat pahala. Orang depan tak ada masalah, dia pun tak cuai. Ni cuai. Jadi siapa cuai tu yang luput pahala. Kalau surau tu sendiri ataupun masjid tu sendiri yang memang macam soh tu dah sengit dah sorang sengit, buat sengit buat macam mana? Dah memang sengit. Dah memang soh tu pun masjid pun duduk tanah kan, kedudukan tanah untuk macam ni, apa yang ada pakailah. Macam mana pun kalau asal binaan tu sepatutnya yang letak mihrab di tengah tu kan dipendekkan macam beranda lah kan, ke beranda ke saf tamu lagi. Okey. Kan? Tapi oleh kerana dia beranda, dia tak mahu orang duduk di beranda yang saf tamu tadi. Okey. Saf kedua juga. Dia istilah beranda tak beranda tu kalau ikut kaedahnya, seingat saya dalam fiqah, dia iktibar masjid tak masjid. Kalau masjid, masalah kita bagi tengok peraturan berjemaah itu sekurang kan. Kalau dalam masjid, katalah yang ni ada istilah balai belah kanan, belah kiri, ada balai. Memang pintu balai ni ke balai tu ada. Kalau balai tu pun sebenarnya bukan balai, dia masjid. Cuma dia tak ada kapek
Yang ni ada kapet, anu tak ada kapet. Ataupun yang ni ada aircon, tak ada aircon. Tapi dari segi hukum hak nur pun masjid ni, masjid ni. Kaedah dia macam mana? Penuhkan soft pertama tu. Pasal masih soft pertama. Masih soft pertama. Yang ni duduk dalam aircon, tapi soft kedua. Tapi yang tu memang masih masjid lagi. Kaedah dia keutamaan soft pertama lagi. Pasal masih soft. Walaupun katalah yang ni berdinding, tapi soft pertama. Ataupun bertiang, tapi soft pertama. Tapi selang tiang tu masih soft pertama. Yang ni tak ada tiang, tapi duduk soft kedua, tapi dekat dengan imam. Apa kaedah dia? Soft pertama. Jadi yang tu kalau dia masih status masjid. Tapi kalau yang di luar tu tak dapat status masjid, tak ada lah pasal dia tak dapat masjid. Jadi tak salah ambil itu pasal tak ada fadilat iktikaf, tak ada duduk dalam. Soft pertama di luar masjid, tak ada betul. Dia soft pertama dalam masjid. Makan nisbah jemaah, soft pertama dan tempat. Jadi kena perhati tu. Nisbah adakah dia dapat status masjid, tak ada masjid. Kalau masjid, kalau ikut memang keutamaan dia soft pertama. Walaupun masjid tu dia bukan masjid panjang kau ni, masjid lebar. Dia ada 5 soft ya, tapi 200 kaki sana, 200 kaki sana. Masjid panjang. Panjang ke lebar? Masjid lebar. Masjid lebar. Jadi orang buat semua duduk soft pertama. Tak penuh-penuh. Maksud apa? 300 kaki semua. 300 meter. Buah piu itu. Tapi soft ada 5 soft. Jadi buat macam mana? Penuh soft pertama. Soft pertama. Pasal itu lebih utama pahala. Itu kot. Sebut tu. Pasal kaedah dia atas sebut fiqh dengan tertib apa ulama' dah sepakat. Soft pertama tu keutamaan berbanding dengan soft kedua. Jadi selagi istilahnya dalam salah di status masjid, maka status masjid keutamaan soft pertama tu adalah lebih dipelihara daripada duduk soft kedua. Itu kalau macam masjid gerik kan. Masjid gerik yang tu kan. Cuma status luar tu masjid kan. Orang haid duduk situ kan. Tapi kalau tengok cara binaan tu masjid tu. Kalau ikut tu walaupun duduk di luar cermin, betul duduk luar cermin. Pasal luar tu memang dia angin original tapi duduk luar cermin. Pasal tengok binaan tu pasal dia buah pagar tu. Dia hukum tahwid, hukum masjid tu. Dengan mama dia pula dengan buah soh apa kan. Tengok gaya tu masjid, memang orang haid tak boleh masuk situ. Dan sah itikaf tu. Sah itikaf tu. Dari masjid beradah itu. Jadi kalau ikut nisbah soft, selagi tak penuh hak luar tu jangan buat soft kedua. Nak cerita fadilat dan keutamaan. Dia kaedah dia kalau rakaat tu bukan rakaat akhir. Rakaat tu bukan rakaat akhir. Maka kejar soft tu lebih utama daripada mengejar rakaat. Faham? Melainkan rakaat akhir. Kalau kata yang ni kalau kita dapat rakaat ni memang kita ikut saja, tak pergi tambah 4. Maka ambil soft kedua. Tapi dapat ada rakaat dengan imam. Tapi kalau kata yang ni lah rakaat pertama, kedua, ketiga, pergi duduk soft pertama. Itu lagi utama. Maksudnya apa? Keutamaan soft. Jadi antara keutamaan soft dengan keutamaan dapat berjemaah sekurang-kurangnya 1 rakaat. Jadi kalau kata dengan sebab kejar soft nanti tak dapat 1 rakaat apa pun. 1 rakaat tu betul lagi. Dobit saya ingat tu. Kalau katalah memang dia bukan 1 rakaat akhir baru duduk rakaat pertama, kedua, ketiga. Jadi memang 1 rakaat memang dapat punya. Tapi kena lagi duduk soft depan tu lagi tak dapatlah rakaat tu. Pasal terlambat sikit pasal nak duduk soft depan. Lebih utama duduk soft depan tu daripada duduk ni. Maksudnya keutamaan berada dalam berjemaah dengan berada di soft awal yang sepatutnya itu lebih utama daripada kita berada di soft kedua tapi dapat ikut daripada awal. Pasal keutamaan soft pertama tu besar, melainkan dalam kes rakaat akhir. Okey. Biasalah tu. Baca sikit ya. Di masalah keliling tu. Fiqah ni saya punya pengalaman memang dia tak boleh baca kitab kecil ni nisbah baca lah kan.
Tapi kalau nak mengajar, kalau saya tak mengaji kitab besar, saya tak berani mengajar. Kenapa? Ui. Padahal dengan baca kitab macam ni nak syarah kod dan mana boleh. Oh, mesti kena mengaji hak besar-besar tu baru orang sebut. Masalah ni biasa jumpa. Tu yang tak jumpa, sorry, tak boleh jawab tu. Pasal ada benda tak simpang kepala. Mana biasa jumpa tak apa, kelahi pusing mana tak apa, pasal biasa jumpa. Cuma tak baca tu dia tak teringat. Bila orang tanya tu, dia sambung link. Top up pun ada lagi. Internet pun tak habis lagi megabyte lah. Buah ayat macam tu. Tak faham sudah. Okey, sikit kau tu. Selesai. Dan wajib ia makmum takhirkan takbir daripada imamnya, dan jika berserta tiada sah mengikutnya, dan makruh bersama-samaan imamnya, melainkan mengucap amin juga. Habis satu lagi kot atas ni. Dan wajib ia makmum takhirkan akan takbir daripada imamnya. Dan takbir maksud di sini takbiratul ihram. Makmum wajib takhirkan takbiratul ihramnya daripada takbiratul ihram imam. Maksudnya imam dia akan takbir Allah tambah imam, kadang-kadang takbir ada hak panjang tu. Pasal panjang pun nisbah fiqah kita belajar apa sebut ulama, dia boleh sampai 14 harakat. Ya. 14 harakat. Allah selagi dia tak bar pun tak boleh takbir. Mun tak boleh angkat tangan siap-siap je nah. Imam dah Allah akbar, Allah, kita pun bersiap. Takbir dia diiktibar dengan lafaz. Tangan kalau ikut tu soal angkat lagi. Pasal kaedah dia angkat ketika mula lafaz baru angkat, bukan angkat siap dah Allahu akbar. Jadi tak betul kaifiat sunat. Macam mana pun sah-sah lagi lah. Asal nak sebut ialah imam tak bar lagi kita boh tangan kat sini siap. Allah, imam tak bar lagi. Allah, kita nak takbir tu ulang. Dia bar ya, Allahu akbar. Yang tu wajib. Wajib mana? Allah tu wajib. Mesti dia bar baru kita Allahu akbar. Kalau dia Allah lambat tu imam ni Allahu akbar. Bagus sat mungkin dah panjang mu tujuk tera lawan toke potong reba bimu. Bahasa mudah gitulah. Mana boleh potong imam. Nama pun imam ikut. Takkan kita dia takbir tak habis lagi, kita takbir dulu dia. Mana boleh. Itu yang wajib takbiratul ihram, makmum mesti kemudian pada imam. Siap. Baik, maka dan jika berserta, maksudnya buat sama-sama. Istilah berserta ni sama ada sama-sama serentak, dan termasuk dalam istilah berserta selagi imam tak bar, kita dah memulakan untuk Allahu akbar. Itu istilahnya berserta. Itu dipanggil bahasa Arab muqaranah, takbiratul ihram. Apa hukum? Tiada sah. Mengikut imam. Paling besar rukun mengikut imam takbiratul ihram. Pasal apa? Wajib takhir daripada takbiratul ihram imam. Adapun lain pada takbiratul ihram, sunat takhirkan pergerakan daripada takbir imam. Apa maksudnya? Allahu akbar, bar, mau gerak. Sami Allahu liman hamidah, dah, mau gerak. Allahu akbar, bar, mau turun. Allahu akbar, bar, mau duduk antara sujud. Allahu akbar, bar, mau turun. Allahu akbar, bar, mau naik. Apa hukum? Sunat kita selesaikan ikut imam setelah dia berpindah dengan bar pada perpindahan. Satu peraturan tu imam kena pandai. Jadi dia beralih
Mengikut bar dia tu betul lah. Jangan Allahu Akbar. Dia tak turun lagi ni. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bar habis lah. Duduk diri. Ada Tok Imam tu. Jadi sewek kan lah. Wayar timing tak apa betul. Bawa kereta tak apa elok tu. Dia makan pelak. Itu kalau pelak. Kereta cerita kot pelak lah. Okey. Jadi tak cantik tu. Apa nak sebut tadi. Jadi kalau ikut selain takbiratul ihram sunat. Macam mana pun di atas kaedah sunat. Kalau buat sama-sama makruh. Bila makruh tak ada fadilat. Sama ada sama-sama Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh tu sama betul tu. Allahu Akbar bukan ikut bersama semayang bersama-sama imam. Tak ada pahala jemaah. Macam mana pun makruh. Termasuk bersama ni macam ni. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak selesai lagi. Istilahnya bersama-sama imam. Atau bukan ikut imam. Ikut macam mana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu baru istilah ikut. Kalau saya kata ikut bacaan saya, maksudnya macam mana? Dengar saya baca, saya dah berhenti, baru mau baca, baru ikut. Itu baru ikut. Kalau saya baca sekali, itu apa? Baca sama-sama. Okay, boleh faham? Istilah. Kita sembahyang banyaknya bukan ikut imam, bersama-sama imam. Jadi saya tengok lah. Saya kita tengok. Bila sehari tengok lagi, semua sembahyang betul. 2 malam ni, esok tak tahu. Pasal dia fresh lagi. Dia fresh lagi, dia beringat lagi. Tak, saya dulu memang dulu tu. Mula-mula dapat ilmu bab ni. Tu sembahyang boleh. Lama-lama dia ikut PL lama. Pasal dia lupa. Melainkan kita dah jadi tabiat. Maksudnya kita dah jadi prinsip lah. Aku sembahyang memang macam ni. Dengan ilmu yang kita faham tu, kita dah bertindak. Dan kita dah memang jadi dah lagi kita. Aku tak akan bergerak melainkan dia bar. Baru mulai sembahyang dah. Baru dapat jemaah. Kalau tak, mari jemaah sajalah. Sekali lagi. Tak dapat jemaah. Pahala tu tak dapat. Pasal apa? Bodoh. Bodoh lagi. Bodoh tu dia bukan ikut. Dia bersama-sama. Namanya bersama-sama. Mengiringi imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah ni lambatlah. Allahu Akbar. Dia dulu. Berapa ramai kita nak tahu ni, duduk belakang pergi tengok saja untuk pantau tengok apa saya sebut ni. Kita taklah rajin duduk belakang, tapi rasanya macam tu lah cuma. Tak pun buah kamera tu. Alah ni yang siap pun kamera banyak tambah ada pelekat tu, tu tangkap sekali. Tengok sembahyang macam mana. Mula-mula tengok kita dulu sembahyang. Kita betul lah. Pasal kita sembahyang kita rasa betul. Bila kita tengok oleh kita, rupanya kita pun berambat dengan imam pun. Pasal yang tu yang setiap orang dia kena semak lah. Pasal setiap orang mesti dia perasan dia punya pergerakan tu. Jadi dia mesti peka dengan imam. Dia bar. Dia ikut gerak. Rata-rata kalau perhati sembahyang, memang orang sembahyang bukan ikut. Kebanyakannya menyertai imam. Pasal imam belum pindah, dia pindah. Dia tak sabar ke mana lah. Selalunya memang orang tak sabar tu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Cepat engkau saut. Tak tahu dia nak cepat apa, tak tahu. Sebenarnya dia nak cepat habis tu. Dia nak cepat habis. Ke ikut protes sama dia? Ikut protes. Kaedah ada. Kalau saya ngaji dulu, ada guru duk ajar kata dia macam bagi askar, bagi arahan askar. Tak askar pun kalau kita belajar KRS, Kadet Remaja Sekolah kan. Kalau ajar kawat dia ajar macam mana? Kiri. Dah pusing belum? Belum. Kiri pusing. Sing. Baru pusing. Pusing belakang. Belakang. Sing. Pusing. Betul? Ke belakang pusing tu kawat padang lah. Mau siap 7 kali pusing. Pasal bodoh tak ikut arahan. Semua askar tentera semua macam tu keadaan.
Semayang tak ikut arahan. Dia cuma taklah arahan kawat, tapi dari segi prinsip sama. Itu baru nama ikut arahan. Kenapa kawat gaduh nak bagi sama, semayang tak sama? Saya ngaji dulu ada guru sebut pasal apa? Semayang dia tengok makmum macam taik kambing jatuh. Taik kambing jatuh apa? Taik kambing jatuh macam mana? Kelepuk macam tu. Kalau taik lembu tak apa, ketul. Pek. Tu pun kalau tak pegang cik. Taik kebor, taik gajah dia ketul. Pok. Betul kan? Ni taik kambing. Macam mana? Sepatutnya macam mana? Boom. Tu serap. Macam kawat lah. Pegang napang apa? Angkat senjata. Bidik senjata. Kan? Bagi apa? Sebut apa? Tak pandai lah. Target. Fire. Boom. Fire tu bunyi orang putih tak? Dia mesti ikut dah tu. Baik kawat, pertahan diri, sama. Jadi, kalau sedia. Buang angkat tangan. Dia, baru gerak. Kalau, tak apa-apa lagi, perut gerak. Saya kena pernah kajian. Mau siap. Kena sepak kuda. Sikit lah bahasa tu. Dia ikut baca tu, dia nak perhatiin sikit kot. Semayang. Kalau ada orang jaga kita yang semayang, kena sepak. Kalau silap, padang dengan muka. Bagus tu. Tu memang terbiah cantik. Terbiah tu. Tapi orang yang jaga lah tak semayang jemaah. Tu leceh tu. Tu yang kita tak ada macam tu. Jadi kena ngaji macam ni. Ngaji, faham tu apa? Beramal. Buat tindakan. Sikit tu. Jadi bab takbiratul ihram tak sah mengikut imam. Maksudnya wajib takhir takbiratul ihram daripada takbiratul ikram, takbiratul ihram imam. Dan makruh bersama-sama imam. Jadi bersama imam makruh. Saya dah sebut tadi, masuk bersama tu betul-betul bersama, ataupun imam tak selesai bar, kita dah bergerak. Itu nama dia masih namanya bersama. Bukan ikut. Nama dia bersama-sama imam. Jadi kaedah makruh ni kalau masyhur sebut ulama dalam kaedah-kaedah berjemaah, membuat benda makruh kan dalam berjemaah, dia meluputkan pahala berjemaah. Tu. Nak dapat pahala, dia benda besar kan. Jangan tak tahu syarat besar, ilmu besar. Kita kadang rasa besar, ingat boleh dapat pahala besar, tapi syarat tak cukup. Syarat apa? Ilmu tak ada. Tak pergi ngaji tu. Satu orang nak dapat pangkat tinggi, dia mesti dapat kursus dulu. Dah ada ijazah, nak pangkat tinggi macam mana? Mungkin nak buat MA. Dah ada kena buat master. Master nak dapat gaji besar macam mana? Mungkin nak buat PhD dulu, boleh gaji besar naik. Nak buat PhD, jangan terus naik PhD ya. Mu kena buat assignment, kena mengaji dulu, belajar tambah ni. Mu buat dah kemas ilmu mu, diperakui baru naik pangkat. Sama. Ni selalu semayang seorang. Macam mana naik jemaah? Ngaji tak biasa. Dia ikut bodoh tu ya. Duk bodoh tu, orang baik kiamat. Jadi buat bukan dengan ilmu. Jadi tak ikut proses dia. Lepas tu tak pergi jumpa siapa yang jadi lecturer. Dia nak upgrade mu, nak check mu punya amalan, ilmu betul. Tak ada. Siapa kita belajar jemaah ni siapa? Tuan juga tak? Mai ikut bodoh tu tak? Ikut. Mai ikut tu ni baru nak jumpa sebiji. Kalau pernah belajar lah ni, baguslah. Tu compare lah. Orang ni ajar. Sama tak sama. Patutnya ni bila ni belajar ni? 30 tahun dulu tu. Ni nak pencen, nak mapo lah. Mau ngaji. Muncul ngaji tak? Sikitlah bahasa-bahasa tu saja. Bahasa tu bahasa motivasi tu. Muncullah boleh mengaji, muncullah. Baik, jadi ada makruh bersama imam, melainkan mengucap amin juga. Amin aja yang disuruh kita ikut amin imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam mana pun disuruh juga berhenti istilah saktah latifah. Tu istilah-istilah kita lah. Sekadar untuk tanafus, waqaf kan. Waladdallin. Amin, ada berhenti tu. Kalau imam terlalu laju ataupun imam tembe ni lembab lah kan. Imam terlalu laju. Imam ni jenis
waladdallin. Amin. Ada tak imam bodoh tu? Ada. Untuk imam bodoh. Kadang ada makmum bodoh. Imam tak amin lagi, dia amin siap. Pula tu dia tak ikut standard. Kalau dia amin, imam pasal imam tak amin, tapi imam ni tak amin pasal imam ni lambat kan? Orang makmum pakai tunggu. Pasal timing dia lambat pada orang.